Pembangunan Paitan Smart City atau Bandar Pintar Paitan menjadi antara agenda utama calon gabungan rakyat Sabah GRS bagi Dewan Undangan Negeri Dun Sugut, Datuk James Ratib dalam Pilihan Raya Sabah ke-17. Beliau berkata pembangunan bandar berpusat tersebut akan merangkumi 200 rumah program perumahan rakyat termiskin PPRT, bangunan agensi kerajaan dan kompleks sukan moden seiring dengan pengiktirafan Paitan sebagai daerah penuh. James yang juga penyandang kerusi berkenaan berkata pembangunan bandar pintar itu akan memberi manfaat besar kepada penduduk termasuk meningkatkan taraf hidup dan merancangkan aktiviti ekonomi di daerah tersebut. Menurut beliau, sebelum ini penduduk Paitan terpaksa ke Pitas atau Beluran untuk urusan rasmi seperti urusan tanah dan hal berkaitan pendidikan termasuk pindah sekolah dengan kos perjalanan dua hala yang boleh mencecah sehingga RM600. Dan apabila dia telah pun dideklarasi sebagai daerah penuh, Jabatan Pendaftaran telah pun membuka pejabat ke Paitan, yang mana mereka boleh datang setengah jam. Kos pun tidak ada. Kos lebih kurang RM50 sudah sampai ke Pekan Paitan. Dan ini memberikan satu kemudahan yang sangat berguna, sangat besar kepada rakyat saya. Tidak perlu ke Pitas, tidak perlu ke Beluran. Mereka hanya mendaftar di pejabat daerah Paitan saja. Karena begitu juga Jabatan Pendidikan. Kalau dulu Jabatan Pendidikan kita untuk berurusan dengan anak-anak mereka yang berpindahan sekolah, contoh, mereka terpaksa ke Beluran, kos RM500-600, sekarang tidak payah karena Jabatan Pendidikan Beluran, PPD Beluran telah membuka kios di daerah Paitan untuk urusan anak-anak mereka, tukar sekolah, perpindahan sekolah, mendaftar sekolah dan sebagainya. Menurut beliau, projek yang diiktiraf Jabatan Perancang Bandar dan wilayah itu bakal dibangunkan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun oleh sebuah syarikat swasta dan merupakan sebahagian manifestonya dalam PRN Sabah ke-17. Menjawab dakwaan pembangkang, James menegaskan bahawa kawasan pembangunan bandar pintar itu terletak sepenuhnya di atas tanah Yayasan Sabah dan langsung tidak melibatkan tanah penduduk kampung. Sehingga itu beliau meminta penduduk agar tidak terpedaya dengan tuduhan tersebut kerana ia hanya bertujuan mengelirukan masyarakat menjelang pilihan raya. Dalam hari itu, beliau berkata penaik tarafan Paitan sebagai daerah penuh akan membantu menyelesaikan masalah pendaftaran lewat sijil kelahiran yang sekian lama membebankan penduduk. Menurutnya, Paitan mencatat jumlah penduduk tanpa sijil kelahiran dan kad pengenalan yang tertinggi kerana terpaksa menempuh perjalanan jauh dengan kos yang tinggi untuk menguruskan dokumentasi. Dengan status baru itu, pejabat pendaftaran kini beroperasi 2 kali seminggu di Paitan sementara menunggu pembinaan pejabat sekaligus memudahkan urusan rasmi penduduk.